Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tak ada bateri ya? Kadang-kadang ada. Balik ada. Amma ba'du. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada balik dah. Ada tak ada, tak ada. Betul apa tadi dia. Sekejap ada, sekejap tak ada. Cubaan. Baik, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pula dah ni. Ya. Okey. Kalau ada tu. Kalau dia habis kita pakai suara macam ni lah. Kena cakap kuat sikit lah. Hari ni tak boleh minum air ni. Kelas minggu lepas boleh minum air. Kelas minggu ni tak boleh minum air. Oh, dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia datang on off. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf sebab hari ini datang daripada jauh ni. Tadi pagi daripada kuliah subuh terus ke Puchong, ada urusan di sana. Dan boleh gerak daripada Puchong tadi pun dekat pukul 10 dah tadi. Jadi nak aim kat pukul 10.30 tu tak ada. Lebih masa tu lebih banyak dah, tapi tak apalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan waktu yang sekejap, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dalam agama kita, insya-Allah. Cuba tengok bateri saya. Dia rechargeable apa tadi dia tu? Ringan dah. Dah habis cahaya. Jazakallah khair. Baik. Tak jadi? Halo, lagi tak jadi. Cubaan. Merah. Okey. Jadi pada pagi ini kita akan sambung dari bab yang ke-49 lah. Kita baca satu bab, iaitulah bab yang ke-49. Kita dah situ kan? Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a mashathu la yaqulunna hadza li." Maksud dia, dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hak aku. Dalam menafsirkan ayat ini, Mujahid mengatakan ini adalah kerana usahaku dan akulah yang berhak dengannya. Dan Ibnu Abbas mengatakan maksudnya ini adalah dari diriku sendiri. Dalam ayat yang kedua, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ayat berkata tentang Qarun. Qarun kata sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku. Qatadah dalam menafsirkan ayat ini mengatakan maksudnya kerana pengetahuanku tentang cara-cara usaha. Ahli tafsir lainnya mengatakan kerana Allah mengetahui bahawa akulah yang patut untuk menerima harta kekayaan itu. Dan inilah makna dari kata-kata Mujahid, aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Jadi dalam bab tauhid kita,
apabila kita beriman kepada Allah, termasuk dalam tauhid ialah mensyukuri segala nikmat dan mengakui bahawa nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala cerita tentang orang yang kufur kepada nikmat Allah. Di mana orang pertama bila dia ditimpa kesusahan, lalu Allah rasakan dia rahmat daripada rahmat Allah, hilang kesusahan daripada dia. Dia kata memang patutnya aku ni tak terima kesusahan ini. Dia kufur bahawa untuk kata syukur ya Allah yang telah menghilangkan daripadaku kesusahan dan mudarat ini. Ayat yang kedua cerita tentang Qarun. Qarun ni bila dia kaya, orang tanya dia, daripada mana harta yang kamu dapat? Bersyukurlah kepada Allah. Dia kata apa? Ini aku dapat hasil dari usaha aku. Betul kita ni usaha. Tapi apakah usaha kita tu yang mendatangkan rezeki? Kalau kerana usaha dapat rezeki, nescaya ada orang yang lebih banyak usahanya daripada kita. Tapi rezekinya tak sama macam kita. Kalau kerana kepandaian kita dapat harta, ada orang lebih pandai daripada kita. Tapi dia tak dapat harta yang kita dapat. So setiap yang dapat daripada kita rezeki ataupun hilang mudarat, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara tauhid. Keimanan kepada Allah di mana kita mengakui bahawa nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita hak si sopak, si botak dan si buta ni. Inna thalathatan min bani Israel, abras wa aqra' wa a'ma. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحوا فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال النعم قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Cerita panjang. Ini cerita panjang. Pada cerita hak ni je kita hari ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang Bani Israel. Satu sopak penyakit kulit, yang kedua botak, yang ketiga buta. Allah ingin uji ketiga-tiga ni, lalu Allah hantar kepada mereka malaikat. Datanglah malaikat dengan rupa manusia, berjumpalah mula-mula dengan si sopak penyakit kulit. Lalu dia kata,
apakah sesuatu yang paling indah kamu nak? Kamu nak apa? Paling kamu nak? Dia kata, aku nak kalau boleh kulit aku cantik, warna dia pun cantik. Lalu malaikat tu pun sapu kulit dia, sembuh sakit dia dan elok warna dia. Lepas tu dia tanya, kamu nak apa lagi? Dia kata, aku nak unta ataupun lembu. Unta atau lembu ni rawi ni hadis dia syak. Tapi yang pertama tu dia dapat unta. Dapat unta pula, unta bunting. Dia pergi pula kepada orang kedua. Dia kata, kamu nak apa? Yang botak tu kata, aku nak rambut. Rambut ni penting, rambut ni. Tak ada rambut naya. Rambut ni penting. Dia kata, aku nak rambut. Lalu malaikat gosok kepala dia, tumbuh rambut. Rambut yang cantik. Lepas dia tanya, nak harta apa? Dia kata, aku nak lembu ataupun unta. Jadi yang kedua ni dapat lembu. Dapat pula lembu yang bunting. Pergi kepada orang ketiga, orang buta pula. Dia tanya, mu nak apa? Aku paling nak tengok mata, nak dapat penglihatan. Sebab baik si sopak, baik si botak, baik si buta, semuanya kena ejek kepada manusia. Dia kata, boleh tak aku dapat malik penglihatanku yang manusia tu ejek-ejek aku pun tak ada penglihatan. Akhir sekali Allah Ta'ala, malaikat pun gosok muka dia, maka dia dapat melihat semula. Ini semua berlaku dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tiga-tiga ni, satu dapat unta, satu dapat lembu, satu dapat kambing. Baik, ringkas cerita. Dia pun pergi lagi. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datanglah malaikat tu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit sopak. Menyerupai diri dan keadaannya. Dia mari atas rupa dia yang dulu. Dulu dia sopak, maka malaikat datang dengan rupa sopak pula. Setelah dari kaya belaka, Allah uji. Mari pula malaikat dengan rupa yang mereka yang sebelum ni. Kalau dulu dia penyakit sopak, penyakit kulit, malaikat mari menyamar sebagai manusia yang sakit kulit. Pakaiannya koyak, miskin macam dia dulu. Lalu dia kata, aku seorang miskin. Malaikat kata, telah terputus segala jalan bagiku dalam perjalananku, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan kamu. Kemudian dengan pertolongan kamu. Maknanya aku minta tolong, bantulah aku yang tersadai dalam perjalanan. Okay? Tapi dia datang dalam rupa orang yang sakit kulit. Kemudian malaikat tu kata, demi Allah yang telah memberi anda rupa yang elok, kulit yang indah dan kekayaan ini, aku minta kepada anda seekor unta saja untuk bekal perjalananku, untuk aku bekal melanjutkan perjalananku. Malaikat kata macam tu, menyamar. Tiba-tiba yang si sopak ni jadi sombong. Dia kata apa? Tanggungjawab aku banyak, tak boleh nak bagi unta seekor. Malaikat apa kata? Sepertinya aku mengenal anda. Aku rasa aku macam kenal kamu. Bukankah dulu kamu selalu menderita penyakit sopak? Orang pun jijik kepada kamu, lagi melarat. Lalu Allah Ta'ala bagi sembuh dan Allah bagi kaya. Apa si sopak terjawab? Sungguh harta kekayaan ini hanya aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Dia tak mengaku. Dia tidak mengaku. Kata malaikat, jika anda dusta, nescaya Allah kembalikan anda kepada keadaan anda semula. Kemudian malaikat tinggal dia. Pergi pula kepada yang kedua. Yang kedua siapa? Si botak. Si botak pun lagu tu juga dia buat. Dia kata, aku ni begini, boleh tak bagi bantuan sikit? Aku nak unta kamu, aku nak lembu-lembu yang kamu ada, boleh bantu aku meneruskan perjalanan. Jawab dia orang botak, aku banyak juga, tanggungan banyak, tak boleh nak bagi ni. Malaikat pun kata,
bukankah dulu kamu juga botak seperti aku? Melarat juga. Nah, dia pun dengan kata apa? Sombongnya dia kata apa? Macam yang pertama kali kata, aku dapat ni daripada nenek moyang aku dulu yang kaya. Tak ada kaitan dengan orang lain. Jadi dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tu kata, kalau kamu berdusta, Allah Ta'ala akan timpakan kepada kamu atau kembalikan kamu kepada apa yang kamu dulu berada. Jadi botak balik. Malaikat pergi kepada orang ketiga. Sama juga dia cakap. Bila dia pergi kepada orang ketiga, dia kata, aku miskin, habis bekal, telah terputus dalam perjalananku, aku tak akan dapat sambung perjalanan kecuali dengan minta pertolongan Allah, kemudian pertolongan kamu. Jadi nak apa? Boleh dah bagi kepada aku kambing. Boleh ke dah bagi kepada aku kambing? Jawab di lelaki yang ketiga, aku dulu buta juga. Dia ingat, aku dulu buta juga. Muka surat 160 kita ni. Perenggan yang kedua tu tengah tu. Dia kata, sungguh aku dulu buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Dulu aku pun buta, tapi Allah bagi balik penglihatanku. Maka, apa yang kamu nak, ambillah. Apa yang kamu nak tinggal, pun kamu ambillah. Mau ambillah mana yang kamu nak, yang tinggal mana kamu nak, ambil. Bebas. Demi Allah, sekali, maka ambillah apa yang kamu sukai dan tinggalkan apa yang kamu suka. Nak ambil, ambil. Tak nak ambil, tak nak ambil. Terpulang. Lalu, malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata, peganglah kekayaan anda. Tahanlah kekayaan kamu. Tak payah pula. Tak payah. Aku sebenarnya bukan nak pun. Kerana sesungguhnya kalian ini hanya diuji oleh Allah. Aku nak test je. Malaikat kata ni, aku nak test je. Allah telah redha kepada anda dan Allah telah murka kepada dua orang sahabat anda. Jadi, penulis kita berdasarkan hadis ni memasukkan perkara ini termasuk dalam tauhid. Apa dia? Iaitu termasuk dalam tauhid mengimani rububiyahnya Allah, bahawa kita meyakini semua yang berlaku dalam hidup, dari kekayaan, kemiskinan, kesembuhan, sakit dan seumpama dengannya, ia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah kita. Dan jangan sekali-kali menafikan sumber rezeki, menafikan sumber kesihatan, menafikan sumber ketuhanan yang sebenar, menafikan sumber kekayaan yang sebenar. Itulah lupa kepada Allah yang Maha Esa. Macam mana? Seperti dua orang di awal tadi. Bila dibagi, orang kata, dulu kamu kan susah macam aku juga. Tak ada pun. Dulu kan kamu botak macam aku. Tak ada pun. Dia tak mengaku bahawa dia dulu sopak. Dan dia tak mengaku bahawa dia dulu botak. Orang buta yang mengaku. Jadi Allah redha kepadanya dan Allah murka kepada dua orang lagi sahabatnya. So ini termasuk daripada tauhid kita. Ini termasuk dari tauhid. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada penghujung hadis ni, akhirnya Allah telah melimpahkan keredaannya kepada orang yang dia Allah telah melimpahi keredaannya kepada orang yang berjaya dalam ujian dia. Kadang-kadang orang ni sebelum daripada dapat janji macam-macam. Aku kalau kaya, aku nak bagi infak sekian dan sekian. Pak, bila dapat harta, senyap sendu. Muka pun tak nampak. Mana dia tu janji nak bagi sedekah kat kita? Tak ada. Ramai orang bila berjanji, belum dapat, macam-macam dia janji. Janji dengan Allah nak infak. Janji dengan Allah nak sedekah. Janji dengan family nak belanja. Jadi adik-beradik nak bantu. Macam-macam. Bila dia dah kaya, hilang terus janji-janji dia. Dia fokus kepada mengkayakan dirinya.
Dia lupa dah kepada janji-janji dia. Maka itu termasuk daripada perbuatan lupa kepada Tuhan. Dan kalau dia mengkufuri sampai ke tahap dia kufur bahawa nikmat yang dia dapat tu datangnya dari Tuhan, maka dia telah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala seperti mana 3 orang dari kalangan Bani Israel ini. Itu cerita dia. Jadi kalau kita dengar macam biasa je. Tapi oleh kerana benda ni dalam hadis, Nabi bagi tahu macam tu. Nabi yang bagi tahu macam tu. Jadi tafsir kepada ayat tersebut, macam kita dah sebut tadi, tafsir dia ialah orang yang dapat nikmat, dia kufur seperti mana Qarun, seperti mana orang kufur, maka dia mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan berjaya melapasi ujian dari Allah, dia hidup dalam ketaatan, dia bersedekah, dia bagi apa yang Allah bagi kepada dia dan dia tak tamak, maka orang ni Allah Subhanahu wa taala akan rahmati dia dan jaga dia. Sebagaimana yang di hujung hadis ni, peganglah kekayaan anda, kata malaikat, kerana sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah redha kepada anda dan murka kepada kedua teman anda. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Biarlah kita ni tak dapat kekayaan dunia, yang penting kita dapat kekayaan akhirat. Pada minggu lepas pun kita dah sembang benda yang sama. Dalam kuliah sehari 2 hari ni pun cerita yang sama. Iaitulah bersyukur kepada Allah di atas nikmat Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya Ramadan. Bahawa benda ni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak nak bagi kat kita, boleh jadi dia datang, kita sihat, kita sakit, kita tak ada masa, kita sibuk dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan banyak perkara. Oleh itu bersyukurlah kepada Allah dan janganlah disandarkan nikmat itu kepada diri sendiri. Antara yang paling ramai manusia nisbahkan kepada diri, dia tak nisbahkan nikmat dari sudut kebendaan. Hak nikmat kebendaan tu memang masalah dah. Ni dah, dia tetap kata ni Allah punya, ni alhamdulillah. Tapi dia tak nisbahkan kenikmatan yang ada pada dirinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud macam mana? Dia tak nisbahkan kenikmatan yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat sesuatu nikmat, dia lupa kepada Allah, puji orang lain. Dan dia menyandarkan kepada kepintaran dia, kepandaian dia, rajin dia. Sebab tu aku rajin, dia kata. Sebab tu aku kaya, aku rajin. Kamu ni malas, sebab itulah miskin. Jangan kata macam tu. Pada ayat-ayat semacam tu ada unsur kekufuran kepada Allah dan kesyirikan. Seolah-olah rezeki itu kita yang punya. Sebaliknya kita kena kata alhamdulillah, aku dapat rezeki ni Allah bagi. Kita kerja, bukan tak usaha. Tapi janganlah sampai kita menafikan usaha, lalu kita kata semua ni Allah Ta'ala bagi, ataupun semua ni kita yang cari. Tak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hari ini nikmat-nikmat yang kita ada ni, janganlah disandarkan kepada selain Allah. Pertama-tama kalau orang puji. Orang puji ni memang masalah kita. Mudah je kita rasa lupa diri. Sebab ada orang puji. Padahal orang yang beriman, bila orang puji dia kena kata alhamdulillah. Maknanya dia lantun balik pujian tu kepada Allah. Sebab Allah lah Tuhan yang berhak dipuji dan Allah lah Tuhan satu-satunya yang layak untuk dipuji. Jadi bila kita dapat nikmat, kita kena banyak kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ambil satu je lagi. Bab yang ke-50. Memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Bahawa ni guna nama sebagai saingan Allah. Raja segala raja. Apalah, hakim segala hakim. Yang ni dalam bab lain pula. Memberi nama kalimah hamba. Biasa hamba Allah. Abdullah, Abdu. Ar-Rahman, Abdu. Gapo Abdu, Abdul macam-macam lah. Tiba-tiba Abdu tu ada. Hak belakang tu bukan Allah. Faham? Tak faham? Kita nama Abdullah. Abdullah maksud apa? Hamba Allah. Abdul Rahman, hamba Allah yang nama Ar-Rahman. Abdul Rahim, hamba Ar-Rahim. Abdul Qudus, Abdul Salam, tak apalah. Semua tu nama-nama Allah. Sebelum ni kita bicara, Allah tak suka orang guna nama setanding dengan dia. Seperti setanding dengan dia, dia guna gelaran-gelaran yang melampau. Raja sekalian raja. Raja segala raja. Ini Allah Ta'ala je yang berhak. Makhluk tak berhak. Sebagaimana kita bincang belum ni. Okay. Tiba-tiba ada orang dia ambil kalimah abdun, hamba, untuk letak nama, tapi hamba tu bukan Allah. Hamba kepada tu bukan Allah. Contoh mudah gini lah. Abdun Nabi. Orang beri nama Abdun Nabi. Hamba Nabi. Kalau dia letak nama dia Abdun Nabi. Ataupun nama orang lain, dia tulis Abdul Malaysia. Hamba kepada Malaysia. Dia duduk khidmat siang malam sebab mari. Jadi apa hukum orang guna nama, dia letak hamba di depan, yang belakang tu selain dari Allah. Kalau guna nama Allah tak ada masalah. Abdul Ilah, ada Abdul Wahhab, Abdul Aziz, semua tu nama-nama Allah. Tapi Abdul Nabi, Abdul Nabi, mana? Abdul Walid, orang panggil Abdul bapa kepada apa dia? Ayah. Abdul Walid, bapa kepada ayah. Boleh ke tak nama macam tu? Ataupun Abdul Wali. Al-Wali tu salah satu daripada nama Allah, betul dah. Kalau dulu Abdul Uzza, hamba kepada patung berhala. Jadi memberi nama dengan lafaz perhambaan kepada selain Allah. Apa hukum dia? Okey. Ataupun Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Okey. Baik, berdasarkan ayat Quran dalam bab ni, bab yang ke-50. Memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 190. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Okay. Bila dapat anak, janji macam-macam. Bila dapat, persekutukan Allah dengan sesuatu. Maka ayat Al-Quran ni seolah-olah mirip dengan kes yang kita bincang tadi. Letak nama anak kepada hamba selain dari Allah. Waktu tak ada anak, nak anak tu minta dengan Allah je. Bila dah dapat anak, dia letak sandar nama hamba kepada orang lain. Jadi tak betul. Ibn Hazm mengatakan, para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Apa hukum dia? Haram. Seperti contoh nama Abdul Umar.
Umar bukan nama Allah. Kita tak boleh guna nama Abdul Umar. Kita tak boleh guna nama Abdul Sufyan. Kita tak boleh guna nama Abdul Malik. Abdul Malik tak boleh. Abdul Malik. Nama Malik itu nama Allah. Abdul apa lagi? Bukan nama Allah. Abdul Manaf. Ini semua nama-nama yang bukan nama Allah. Sama ada dia patung berhala, ataupun dia manusia, ataupun apa juga dari makhluk. Kalau dia kata Abdul Jibril, nama dia boleh tak? Tak boleh juga. Sebab ini termasuk daripada perkara yang salah bila memperhambakan seseorang kepada makhluk dari makhluk Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, setelah Adam menggauli isterinya Hawa, dia pun hamil. Lantas iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari syurga. Demi Allah, hendaklah kamu mentaatiku, kerana kalau tidak, nescaya akan ku jadikan anakmu itu bertanduk dua seperti rusa, sehingga akan keluar dari perut isimu dengan merobek-robeknya. Syaitan bagi ugutan. Demi Allah, pasti akan ku lakukan. Demikianlah iblis menakut-nakutkan mereka berdua. Lalu kata Nabi kata Ibn Abbas, namailah anakmu Abdul Haris. Abdul Haris, iaitu kata iblis memerintah. Namailah anakmu Abdul Haris. Tetapi keduanya menolak untuk mematuhi. Tatkala bayi mereka lahirlah dia dalam keadaan mati. Kemudian Hawa hamil lagi. Maka datanglah iblis kepadanya mereka berdua dengan mengatakan seperti yang pernah dia katakan. Hawa mengandung lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dan meninggalkan mereka dengan apa yang pernah dia katakan. Kerana Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan, lebih menginginkan keselamatan anak-anaknya. Akhirnya mereka mematuhi iblis dengan memberi kepada anak mereka nama Abdul Haris. Okay. Itulah tafsir firman Allah, wa ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang Allah kurniakan kepada mereka. Jadi jangan diperhambakan diri kepada selain Allah. Jangan menundukkan diri tu bab syirik. Kita nak pergi duduk. Tak, ni orang bagi nama kat kita. Dia mengagungkan nama kita tu dengan sifat-sifat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada guna. Tidak ada nilainya bagi orang yang melanggar ketentuan dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman lah ni nama ni pelik-pelik dah jadi. Orang dah puh, dia sehari dua ni bila masuk sekolah kak, borang kehadiran tu penjenuh cikgu nak baca. Jenuh cikgu nak baca. Jadi cikgu pun tergulung lidah. Tak apalah, oleh kerana zaman kita ni zaman moden. Cuma zaman moden pun kena perhati. Nama yang dipilih walaupun pelik, tidak menyalahi syariat. Nama pelik, kena perhati. Ada ke tak syariat larang nama ni? Kalau nama tu ada, maka kita panggil jangan guna nama tersebut. Pasal dia adalah nama yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang dia kurniakan kepada mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad yang sahih bahawa Qatadah mengatakan yang berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis bukan dalam ibadah kepadanya. Dalam bab ni bila dia buat saranan iblis, dia mengikuti saranan iblis, jadi dia syirik pada dirinya, bukan pada perbuatannya. Syirik pada dirinya sendiri. Ini bahaya. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jaga hati kita, jaga iman kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Baik.
Kemudian dalam riwayat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala kata walain, dalam riwayat firman Allah yang lain, walain atainahu salihan, kalaulah aku bagi kepada kalaulah engkau kurniakan kepada kami anak lelaki yang sempurna wujudnya. Mujahid mengatakan Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia, seperti mana diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair dan juga yang lainnya. Okey. Itu termasuk pengingkaran kepada nikmat Allah. Satu, hak kita dapat harta ni kita guna kepada apa yang Allah redha. Yang kedua, harta kita ialah Allahumma salli ala Muhammad. Kepada nak rakyat sana ni. Baik, ke sini. Walain ataitana salihah, jika engkau kurniakan kepada kami anak lelaki yang sempurna wujudnya. Mujahid berkata Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka lahir tidak dalam wujud manusia. Tidak dalam wujud manusia. Ayat ini menunjukkan bahawa anak yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang termasuk nikmat yang harus disyukuri dan termasuk kesempurnaan rasa syukur kepadanya bila diberi nama yang baik yang tidak diperhambakan kepada selainnya. Kerana pemberian nama yang diperhambakan kepada selainnya adalah syirik. Letak anak tu hamba kepada fulan bin fulan. Okay. Letak nama kepada hamba fulan bin fulan. Ajaib. Okay. Baik. Jadi kita faham berdasarkan ayat ini berkaitan dengan tauhid ni bukan sekadar pada nama menyaingi sifat atau nama Allah. Itu kita bincang sebelum ni. Pada menyatakan hamba kepada seseorang. Hamba kepada itu dalam bab nama. Dalam bab nama. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni sebenarnya bukan nama Allah. Kita kena ingat. Maksud ulama sebelum sepakat mengharamkan nama Abdul Muttalib. Ulamanya belum sepakat mengharamkan nama Abdul Muttalib kerana asal nama ini berhubungan dengan perbudakan. Tiba-tiba hari ni ada orang guna nama Abdul Muttalib. Macam mana? Ada tak orang guna nama Abdul Muttalib sekarang? Kenapa dia guna nama Abdul Muttalib? Sebab dia kata Abdul Muttalib itu nama datuk Nabi. Tapi siapa dia Al-Muttalib tu? Siapa dia Al-Muttalib? Al-Muttalib tu bukan nama Allah. Al-Muttalib tu nama orang. Jadi Abdul Muttalib ni dulu dia anak angkat. Dia anak angkat dan dia kerja dengan Al-Muttalib. Sehingga lama kelamaan orang gelar dia ni hamba Al-Muttalib. Lekatlah nama Abdul Muttalib. Tapi kalau bagi orang sekarang nak guna nama tersebut sebagai sandaran seperti mana Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz, tak boleh. Kalau kira tak boleh lah. Cuma ulama berselisih pendapat bahawa kalau dia kata Abdun dalam erti kata hamba perhambaan manusia. Seperti mana zaman dulu dia ambil nama iktibas, mungkinlah kita kata tak sampai tahap syirik. Tapi kalau dia niat sama seperti Abdullah, sama seperti Abdul Rahman, sama seperti Abdul Aziz,
nama Abdul Muttalib dan dia anggap salah satu daripada nama-nama Allah, maka itu adalah salah. Tak boleh guna nama tu. Okay? Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab mengangkat diri setanding Allah pun tak boleh, bab memperhambakan kepada sesuatu makhluk yang mana hak perhambaan itu sendiri adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak boleh. Fahamlah kita antara dua perkara ni. Nak letak nama setanding Allah pun tak boleh, nak memperhambakan diri kepada sesuatu setanding perhambaan kepada Allah pun tak boleh. So ada dua jenis bentuk kesyirikan sekarang ni. Kita faham daripada bab nama ni. Pertama, meletakkan seseorang setanding Allah. Tak boleh. Yang kedua, memperhambakan diri kepada seseorang seperti mana dia memperhambakan diri kepada Allah juga tak boleh. Kalau kategori pertama macam Fir'aun, akulah Tuhan. Tak boleh. Kategori kedua, pengikut Fir'aun, akulah hamba kepada Fir'aun. Hamba dia sudah hamba Tuhan. Tapi tadi saya dengar, sampai dia dah sebut tadi. Lah ni ajaran Ayah Pen sudah itu semula. Sampai di KL pun dah ada ajaran Ayah Pen. Ayah Pen ni kategori mana? Kategori Fir'aun ke kategori pengikut Fir'aun? Kategori mengaku Tuhan ke kategori memperhambakan diri kepada selain Tuhan? Kalau dia kata mengaku Tuhan, maka dia geng Fir'aun lah. Fir'aun, Ayah Pen ni dia kata dia ni memiliki kerajaan langit. Dia ada kerajaan langit tau. Maknanya dia letak diri dia memiliki kekuasaan setanding Tuhan. Tak boleh. Itu jadi syirik. Makna mensyirikkan diri sendiri dengan Tuhan. Kategori yang kedua, pengikut-pengikut yang memperhambakan diri kepada sesuatu selain Allah seperti mana layaknya dia memperhambakan diri kepada Tuhan. Dan kita faham perkara ini dah berdasarkan nama tadilah. So kalau kita kata kita letak nama tidak Abdul Muttalib, Abdul benda lain, tidak nama Allah, boleh tak boleh? Tak boleh. Nabi kata ta'isa abdud dinar. Hinalah sehina-hinanya hamba dinar. Kalau dia nak letak nama anak dia contohnya Abdul gapo, kena cari nama Allah. Jadi dia tak faham, dia letak nama Muhammad Dinar. Tak apa lagi Muhammad Malik bin Dinar. Ada je orang Arab nama Dinar. Tapi kalau dia kata Abdul Dinar, tu sadar. Pasal dalam hadis pun Nabi kata, celakalah hamba kepada dinar. Jadi kita ni keadaan paling mulia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dua bab ni kita baca tentang menjaga tauhid kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita daripada tauhid dan daripada kesyirikan. Walaupun kesyirikan yang kita baca di hujung-hujung ni nampak makin lama makin halus. Makin tak berapa nampak dia ni syirik. Tapi di sisi Allah, kalau kita perhatikan ayat-ayat macam mana Allah murka kepada orang yang tak mengaku nikmat tu datang dari Allah. Benda ni banyak yang berlaku dalam masyarakat. Kenapa kamu dapat? Inilah hasil kerja aku selama 20 tahun. Dia tak kata Alhamdulillah Allah bagi rezeki aku kerja 20 tahun, tapi Allah rezekikan aku dapat juga benda ni. Dia kena banyak puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa. Kita dah baca dah ayat yang sama. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka tahu sebenarnya memang Allah yang bagi. Tapi dia pergi sebut benda lain. Mengingkari nikmat Allah. Jadi tak boleh macam tu. Semoga Allah Ta'ala jaga hati kita. Dan jaga lisan kita dari berkata dalam sesuatu yang melibatkan akidah. Baru ni saya jumpa dengan seorang orang Arab. Orang Arab, hak faham dia sensitif.
Dia ni berusia daripada saya. Lepas tu dia buat operation. Dulu dia gemuk besar. Lepas ni dia buat operation. Dia panggil apa? Buang usus. Pendek usus. Nak suruh makan sikit. Nak suruh jadi kurus lah. Lepas tu saya pun jumpa ke dia. Kata nampak muda. Saya kata nampak muda. Lalu saya pun panjangkan lagi. Macam mana kamu kurangkan umurmu? Bahasa kita ya. Nak bergurau. Dia kata, Syekh, jangan kata lagu tu. Tidak ada yang berkuasa pada umur kecuali Allah. Aku bolehlah kat usus. Bolehlah nampak muda. Tapi umur itu urusan Allah. Aduh, kita berkata. Kadang-kadang kita bahasa-bahasa tu. Sebab ajal maut tangan Allah. Soal umur berapa pun di tangan Allah. Dia sensitif. Saya pun kata, okey, sorry saya. Aku salah sebut, dia kata. Sebab memang nak katanya macam mana dia nampak lebih muda. Jadi kita guna istilah tu, macam mana kamu kurangkan umurmu. Dia kata, itu milik Allah. Umur bukan milik aku. Aku bolehlah jaga kesihatan. Kesihatan, Alhamdulillah Allah bagi. Tapi umur, itu milik Allah. Orang yang betul-betul dia sensitif. Apa yang menjadi milik Allah, jangan disandarkan kepada makhluk. Wallahu ta'ala alam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, rasanya itulah 2 bab lah kita baca hari ni. Lagipun dah lewat dah sikit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita Ramadan yang lebih bermakna. Dan saya sebut sekali lagi, tidak ada bekal untuk menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya melainkan tauhid kepada Allah dan iman kepada apa yang Allah Taala bagi. So bila kita beriman kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah, maka kita akan bersungguh-sungguh mendapatkannya. So mudah-mudahan dengan kita dah belajar tauhid ni, lebih kuat keimanan kita kepada Allah dan lebih mendatangkan keikhlasan bagi kita dalam beribadah. Kerana sesungguhnya ikhlas itu adalah satu sifat yang datang daripada hati yang bertauhid. Kalau hati itu tidak bertauhid, adalah yang dia niatkan sesuatu selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta perlindungan dengan Allah daripada dosa kesyirikan, walaupun sekadar syirik yang kecil. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik, yang lemah, yang salah, yang silap, itu daripada kekurangan saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.